نعم. نبدأ. يلا شباب نبدأ. أين الباقي الطلاب ما يحضر الدرس؟ مشغولون؟ خلاص لا بأس. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ suara jelas tak? Suara saya jelas? Jadi kita sambung kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita menyambung kembali mudzakarah kitab Mutammimatu al-Ajurumiyah, dan telah kita sampai pada isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Jadi asal kepada perkara yang memarfu'kan dan juga memansubkan isim ila fa'il. Fa'il memansubkan isim, memarfu'kan isim, memansubkan isim. Contoh daraba Zaidun amran. Jadi yang memarfu'kan Zaidun ialah daraba, yang memansubkan amran ialah daraba. Jadi daraba itu fa'il, kerjanya memarfu'kan dan memansubkan. Tapi di sana ada juga isim-isim yang kerjanya seperti fa'il. Yang kerjanya apa? Seperti fa'il. Memarfu'kan juga dan juga memansubkan. Yang pertama ialah masdar. Contoh masdar ialah apa dia? Walaula daf'ullahi an-nasa. Walaula daf'ullahi an-nasa. Jadi daf'u itu masdar. Tak. Tapi an-nasa mansub sebab dafa'. Maknanya dafa' tu kita boleh ubah jadi yadfa'. Tak, jadi fa'il. Allah sebagai fa'il, an-nas sebagai maf'ul bihi. Boleh? Yu'jibuni darbuka Zaidan. Telah mentakjubkan akan daku oleh pukulan kamu akan Zaid. Jadi Zaidan mansub sebab darbuka, darbu. Sedangkan darbu itu ialah masdar. Faham tu? Naam. Yang kita nak baca pada hari ini ialah baqi al-asma' allati ta'malu amal al-fa'il. Iaitu ismul fa'il. Athani ismul fa'il. Apa isim fa'il? Isim fa'il ialah satu isim yang diambil daripada masdar. Contoh darib diambil daripada daraba, diambil daripada ad-darb. Qatil, orang yang membunuh, diambil daripada al-qatlu. Sami' ataupun mustami' diambil daripada apa? Al-istima', daripada masdar al-istima'. Itu poin yang pertama. Isim fa'il ialah satu isim yang keluar, yang berpunca daripada masdar. Yang mana isim fa'il ini ialah satu perkara yang melakukan perbuatan. Satu isim yang melakukan perbuatan. Contoh darib, satu zat yang bersifat dengan sifat apa? Memukul. Satu zat yang berdiri padanya perbuatan memukul. Darib. Begitu juga mustami'. Satu zat yang berdiri padanya perbuatan
mendengar. Maknanya dia mendengar. Kemudian isim fa'il juga ialah satu perkara yang apa? Yang kita faham alat tajaddud. Alat tajaddud ni makna bila kita sebut darib, bukanlah Zaidun daribun contoh. Zaidun daribun. Bukanlah Zaidun tu sepanjang masa, setiap saat dia memukul. Bila kita sebut Zaidun daribun, Zaid satu zat yang memukul, seorang yang memukul, bukan maksudnya apa? Dia tu pukul setiap saat. Tak, malah apa? Dia pukul, lepas tu dia berhenti. Esok lusa dia rasa nak rembat orang, dia rembat pula, dia pukul pula. Gitu. Ada berbeza dengan sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah yadullu ala dawam. Tak, bila kita sebut Zaidun hasanun alwajhu, Zaid comel mukanya, mana mukanya comel, sentiasa comel. Sebab muka lekat kat muka. Muka dia ada sini. Muka Zaid tu. Jadi sentiasa comel. Bersifat dengan sifat tu pada hari ini, esok, kemudian hari lusa, tahun depan, tahun lepas, tahun akan datang, sentiasa comel muka dia. Dia tak hari ni comel, esok buruk, lusa sederhana, tak. Itu as-sifah musyabbahah. Berbeza dengan isim fa'il. Itu maknanya secara ringkas lah. Jadi, asal ismul fa'il ka daribin wa mukrimin. Syekh datangkan dua contoh. Daribin tu isim fa'il bagi fa'il yang apa? Fa'il yang thulathi. Daraba yadribu daribun. Mukrimin fa'il yang ruba'i. Akrama yukrimu ikraman mukrimun. Faham tak? Naam. Jadi atas apa wazan, atas wazan apa tak ikutlah, tak kisah dia punya asal dia tu. Contoh istakhraja yastakhriju mustakhrijun. Ada itu apa huruf tu? Istakhraja 6. Tak. Mustakhrijun sifat juga. Tak kisah. Semua beramal. Sama ada asalnya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, tak kisahlah. Kemudian Syekh sebut fa in kana maqrunan bi al amila mutlaqan. Maka jika isim fa'il itu maqrunan berserta dengan al, ada kat depan dia al, maka amila mutlaqan. Isim fa'il itu akan beramal secara mutlak. Maknanya sama ada isim fa'il itu menunjukkan al-madhi ataupun al-hal ataupun al-istiqbal. Sama ada dia i'timad ke atas sesuatu ataupun lam ya'tamid ke atas sesuatu. Itu makna mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Bila isim fa'il ada alif lam, maka dia beramal. Sama ada, contoh kita sebut ad-darib. Sama ada ad-darib tu sedang memukul ataupun akan memukul ataupun telah memukul. Tak, kita sebut beramal. Dia memarfu'kan dan memansubkan. Sama ada dia tu i'timad di atas sesuatu ataupun tidak i'timad di atas sesuatu, dia beramal. Contohnya kita sebut nahwu hadha ad-daribu Zaidan amsi. Ini pemukul Zaid semalam. Jadi Zaidan tu maf'ul bihi kepada ad-darib. Fa'il ad-darib ialah huwa. Hadha ad-daribu huwa Zaidan. Faham tu? Jadi Zaidan tu mansub. Mana fa'il? Tak ada fa'il. Ad-darib tu sebagai fa'il. Kita boleh faham dari sudut makna pun kita boleh faham. Ini pemukul. Pemukul siapa? Zaidan. Jadi Zaidan tu jadi maf'ul bihi lah. Tak? Amsi. Awil ana aw ghadan. Didatangkan amsi semalam, awil ana sekarang, aw ghadan esok. Nak menunjukkan bila mana daribun tu masuk alif lam jadi ad-daribu, maka dia beramal secara mutlak. Sama ada sedang memukul ataupun akan memukul ataupun telah memukul. Tak? Kerana sebenarnya bila masuk alif lam pada isim fa'il ni, sebenarnya darib itu menjadi silah bagi mausul. Menjadi silah bagi mausul. Kita belajar pada isim mausul kan. Ja'al ladzi. Al-ladzi tu kita sebut isim mausul. Darabtuhu. Darabtuhu kita panggil silatul mausul. Boleh. Telah datang yang aku pukul dia semalam. Ja'al ladzi darabtuhu bil ams. Jadi alladzi isim mausul. Kemudian darabtuhu tu kita panggil silatul mausul. Jadi bila isim fa'il masuk alif lam kat depan, sebenarnya tak, al tu maknanya alladzi. Kalau ad-darib tu seorang lah. Kalau ad-daribani, maka al tu maknanya alladzani. Tak, kalau ad-daribuna, maka al tu maknanya alladzina. Dan fa'il tu pula, dan ad-daribun tu pula, isim fa'il tu pula, dia itu sebenarnya fa'il pada sudut makna. Jadi
Hadha ad-daribu Zaidan amsi, maknanya hadha alladhi yadribu Zaidan amsi. Tu. Hadhani ad-daribani Zaidan amsi. Maknanya hadha ni alladhani yadribani Zaidan amsi. Begitu, boleh. Jadi walaupun rupa tu rupa isim darib, tapi dia bermakna fa'il. Dan al tu ialah awak panggil apa? Maknanya alladhi. Panggil isim mausul lah. Isim mausul harfi kan. Dah belajar dah ni. Tengok balik. Selesai. Jadi itu yang pertama. Bila isim fa'il ada alif lam, maka ya'mal mutlaqan. Apa makna ya'mal mutlaqan? Sama ada sedang pukul, akan pukul atau telah pukul. Sama ada isim fa'il tu ya'tamid di atas satu perkara ataupun tidak. Wa in kana mujarradan min al amila bi syartain. Kalau isim fa'il itu kosong daripada al, tidak ada alif lam kat depan, maka dia akan beramal juga. Beramal apa? Beramal dengan amalan fa'il lah. Bila mana cukup dua syarat. Apa syarat yang pertama? Kaunuhu lil hal. Syarat pertama apa? Kaunuhu lil hal. Maknanya isim fa'il itu menunjukkan ke atas makna sekarang. Awil istiqbali, ataupun menunjukkan makna akan datang. Kalau menunjukkan ke atas makna madhi, makna telah berlaku, ketika itu tidak beramal. Faham tu? Itu kalau tidak ada alif lam. Yang kedua, syarat kedua, wa'timaduhu, syarat kedua, wa'timaduhu ala wahidin min umurin khamsah. Dan beriktimad. Beriktimad isim fa'il itu ke atas salah satu daripada 5 perkara yang kita nak sebut ni. Yang pertama, bernafyin. Sama ada iktimad di atas nafi, atau istifhamin, ataupun istifham, atau mukhbarin anhu, ataupun mukhbarin anhu, iaitu mubtada'. Atau mausufin, ataupun iktimad ke atas mausuf, pemilik sifat. Mausuf ni pemilik sifat. Lepas tu lagi apa? Mana satu lagi? Dia sebut 5 tak? Tapi yang didatangkan 4 sahaja. Ada sekadalik. Dalam kitab atum ada tak wa'timadu ala wahidin min umurin khamsatin? Ada tak perkataan ala wahidin min umurin khamsah? Dalam ni ada. Dalam ni tak ada pula. Seolah-olah ditambah. Mesti syarat kedua mesti apa? Mesti isim fa'il tu beriktimad di atas salah satu daripada 5 perkara. Sama ada iktimad di atas nafi, ataupun istifham, ataupun mukhbarin anhu, iaitu mubtada', ataupun mausuf, pemilik sifat, ataupun yang terakhir kalau dalam kitab Al-Fawaqih Janiyah disebut zi hal, pemilik hal. Pemilik hal. Hal kan dia ada sahibul hal kan? Jadi isim fa'il iktimad di atas sahibul hal. Tak berdatang contoh kan jelas. Boleh? Okey, kita baca nahwu contohnya. Ma daribun Zaidun amran al-ana aw ghadan. Ma daribun Zaidun amran al-ana aw ghadan. Okey, tidak pemukul. Itu kalau nak terjemuh harfian lah. Tidak pemukul Zaid akan amran, tidak pemukul oleh Zaid akan amran sekarang ataupun esok. Tu. Jadi kat sini daribun tu ada alif lam, tidak ada. Maka kita sebut apa? Dia beramal dengan 2 syarat. Pertama, bila mana menunjukkan ke atas al-hal ataupun istiqbal. Cukup tak syarat tu? Cukup. Sebab apa Syekh sebut kat belakang tu al-ana sekarang, al-hal ataupun qadan istiqbal. Syarat yang kedua, iktimad di atas salah satu daripada 5 perkara. Apa perkara tu? Nafyin. Yang pertama nafyin. Jadi ma tu nafi. Jadi daribun tu beriktimad. Mana sebelum tu ada nafi. Itulah mudahnya. Sebelum tu ada nafi. Jadi kat sini dia beramal sebab cukup 2 syarat. Dia beriktimad di atas nafi, sebelum tu ada nafi, ma tu tidak. Yang kedua ialah dia menunjukkan ke atas al-hal ataupun al-istiqbal. Kalau dia menunjukkan ke atas al-mudhi, al-madhi yang telah berlaku, maka tidak beramal.
Faham tu? Jadi ma daribun Zaidun amran al-ana. Mana fa'il bagi daribun? Zaidun. Mana amran mana maf'ul bagi daribun? Amran. Sedangkan daribun tu isim fa'il, bukan fa'il, tapi dia beramal dengan amalan fa'il. Selesai. Yang kedua, contoh yang kedua saya sebut apa? Wa adaribun Zaidun amran al-ana aw ghadan. Ni waw tu dan lah. Asalnya adaribun. Adaribun Zaidun amran al-ana aw ghadan. Dia berhenti ke al-ana tu. Adaribun Zaidun amran al-an, tu soalan tu. Ataupun adaribun Zaidun amran ghadan, tu soalan. Jadi daribun sekarang ni tidak ada alif lam. Beramal dengan dua syarat. Pertama apa? Menunjukkan ke atas istiqbal ataupun al-hal. Wujud syarat tu. Yang kedua diiktimad di atas istifham. Tu adakah? Boleh tak? Mudah je belajar ni. Ada. Faham tu? Naam. Selesai. Wa Zaidun. Yang ketiga. Wa Zaidun daribun amran. Kat sini samalah. Al-ana aw ghadan. Pandai-pandai tambah lah tu. Jadi cukup syarat tak? Syarat cukup. Pertama, menunjukkan ke atas hal ataupun al-istiqbal. Yang kedua, daribun tu beriktimad di atas mukhbarun anhu. Mukhbarun anhu tu perkara yang dikhabarkan tentang dia, iaitu mubtada' tu lah. Dia buat bahasa pelik, bahasa susah. Mukhbarun anhu, benda je mubtada'. Tak, jadi dia tu beriktimad di atas mubtada'. Maknanya sebelum tu mubtada', dia tu khabar. Boleh? Zaidun tu mubtada', dia tu khabar. Maka dia beramal. Zaidun daribun amran. Mana fa'il? Huwa. Huwa tu kembali kepada Zaid. Jadi wa Zaidun daribun huwa amran. Amran tu jadi maf'ul bih. Boleh. Tu dia. Boleh tak? Berapa orang yang menonton ni? 2 orang. Ke ramai lagi? Tengok sini 2 orang. Tak apa, kita jalan terus. Tak ada orang pun kita syarah insya-Allah. Wa maratu bi rajulin daribin amran al-ana aw ghadan. Biasa dah Ustaz Kemal awak ngajar apa? Muzakarah di UIA kan? Tak ada orang tu biasa. 2 orang ke 3 orang biasa. Jangan buat pelik. Kita berada di akhir zaman. Majlis-majlis ilmu ni tak mari ramai tu biasa. Mari ramai tu kena pelik. Apa mari ramai dia ada makan ke? Ataupun ustaz ni funny ke? Tak. Ataupun ustaz ni piu ke? I love you, you love me masuk cerita tak? Orang ramai dengar. Gitu. Ikut dia lah nak kejar viral tu tak? Kita tak cara ke benda-benda gitu. Biar sedikit tapi bermakna insya-Allah. Faham tu? Naam insya-Allah. Khair. Seterusnya wa maratu bi rajulin daribin amran. Wa maratu bi rajulin daribin amran al-ana aw ghadan. Jadi kat sini daribin tu beramal tak? Beramal sebab cukup 2 syarat. Pertama, dia tu menunjukkan ke atas al-an, hal ataupun al-istiqbal. Yang kedua, diiktimad atas apa tu? Diiktimad di atas diiktimad di atas apa? Atas mausuf. Atas mausuf. Maknanya maratu bi rajulin. Rajulin tu pemilik sifat mausuf. Daribin tu sifat. Tapi bahasa dia disebut mausuf. Maknanya daribin tu jadi sifat sebelum tu ada mausuf. Gitu. Boleh. Jadi daribin tu sifat, rajulin tu mausuf. Maka dia beramal. Faham tu? Nah. Nah. Selesai kat situ. Ada soalan tak? Mudah je. Matanya mudah je. Kalau baca bawah tu susah jugalah. Tapi matan yang paling penting untuk kita faham dengan baik. Satu lagi. Kalau tengok dalam matan 4 baru kan. Isim fa'il beriktimad di atas nafi atau istifham atau mukhbarin anhu iaitu mubtada ataupun mausuf pemilik sifat. Ada satu lagi isim fa'il beriktimad di atas dhi hal iaitu pemilik hal. Contoh ada dalam
fawakih. Dia sebut ja'a Zaidun rakiban abuhu farasan. Ja'a Zaidun rakiban abuhu farasan. Ja'a Zaidun rakiban abuhu farasan. Jadi telah datang oleh Zaid, hal keadaan Zaid tu rakiban. Jadi rakiban tu jadi hal kepada pemilik hal. Jadi pemilik hal tu Zaid kita sebut sebagai tempat iktimad rakib tu. Bahasa mudah kita ialah rakiban tu sifat itu jadi hal kepada satu pemilik hal, iaitu Zaid. Ketika itu rakiban beramal. Tak. Jadi ja'a Zaidun rakiban. Mana fa'il rakiban? Abuhu. Fa'il marfu' bil waw. Sebab apa? Sebab asma'ul khamsah ataupun sittah. Farasan maf'ul bihi. Sebab farasan itu yang ditunggang. Sebab apa? Farasan itu yang ditunggang. Faham tak? Naam. Selesai kat situ. Kemudian amsilatul mubalaghah. Kita berpindah kepada isim yang ketiga yang beramal dengan amalan fa'il. Amsilatul mubalaghah. Lupa saya nak sebut tadi ataupun dah sebut dah tadi tak. Isim fa'il tadi beramal sama ada dia mufrad, musanna, jamak, dia beramal. Kalau ada alif lam beramal mutlaqan, kalau tidak ada alif lam beramal dengan dua syarat. Amsilatul mubalaghah. Contoh-contoh mubalaghah. Isim contoh amsilatul mubalaghah ni maksudnya apa? Benda isim fa'il. Tapi benda tu buat banyak kali. Kalau darib sekali pukul. Kita tak sebut orang ni kaki pukul. Tak. Maka kita sebut atas wazan dengan atas wazan tertentulah. Darrab ataupun darub ataupun midrab gitu. Boleh. Jadi amsilatul mubalaghah ialah isim fa'il tapi dia buat perkara tersebut banyak kali. Kita tak sebut lagu ni. Kita tak sebut Zaidun daribun kathiran. Tak perlu guna kathiran ataupun yakthur ad-darb. Tak perlu guna ayat-ayat yang panjang begitu. Kita ubah sahaja kepada apa? Kepada wazan. Darib kita ubah kepada 5 wazan ni. Qatil kaki pukul, kaki bunuh. Kita sebut qatal ataupun qatul. Wahakadha. Faham tak? Naam. Okey. Jadi samalah. Amsilatul mubalaghah beramal sama ada musanna ataupun jamak. Okey, amsilatul mubalaghati as-salisu. Bila kita tak guna kitab yang sama ni gitu. Betul. As-salisu amsilatul mubalaghati. Wahia tu maknanya apa? Kembali kepada amsilatul mubalaghati ma kana ala wazni fa'al. Isim yang datang atas wazan fa'al. Contoh kita sebut darib. Kalau kaki pukul, darrab. Au fa'ul. Au darub. Au mif'al. Au midrab. Au fa'il. Au darib. Gitu. Au fa'il. Au darib. Boleh. Faham tak? Contoh lain, qatil. Qatal. Qatul. Miqtal. Qatil. Qatil yang terakhir tu fa'il tu pendek. Saya sebut wahya kasmil fa'il dan dia amsilatul mubalaghah tu seperti isim fa'il. Seperti isim fa'il. Tak. Seperti isim fa'il. Seperti isim fa'il pada sudut apa? Pada sudut amalan dan syurut dan syarat-syarat amalan. Jadi tak ada kita sebut isim fa'il kalau ada alif lam beramal mutlaqan. Kalau tidak ada alif lam beramal dengan dua syarat. Pertama, menunjukkan ke atas hal ataupun al-istiqbal. Yang kedua, iktimad di atas salah satu daripada 5 perkara. Sebiji-sebiji tekak kat sini. Amsilatul mubalaghah bila ada alif lam beramal mutlaqan. Kalau tidak ada alif lam, maka apa? Beramal dengan dua syarat. Pertama, menunjukkan ke atas al-hal ataupun istiqbal. Yang kedua, iktimad di atas salah satu daripada 5 perkara. Faham? Sebab tu saya sebut tafri' fama kana silatan li'al. Maka apa-apa amsilatul mubalaghah yang jadi silah mausulah kepada al yang kita sebut isim mausul harfi tu kan, al mausul al harfi, amila mutlaqan, maka beramal secara mutlak, sama ada menunjukkan ke atas madhi, hal ataupun istiqbal, sama ada i'timad di atas sesuatu ataupun tidak. Contoh kita sebut nahwu ja'ad darrabu zaidan, beramal mutlaqan. Ad-darrabu huwa zaidan.
Zaidan maf'ul bihi. Ataupun kita letak, kita ubah jaa apa? Ad-darub Zaidan, jaa al-midrab Zaidan. Boleh tu sendirilah, kias sendiri. Faham tu? Jadi jaa ad-darrabu Zaidan. Tak kisah amsi ke, ghadan ke, ataupun al-an ke. Tak. Wa in kana mujarradan minha, dan jika kana amsilatul mubalaghah tu tak kosong daripada apa? Kosong daripada, sunyi daripada al, maka amila bi syaratain, beramal dengan dua syarat. Apa syaratnya? Nahu ma darrabun Zaidun amran. Iktimad di atas nafi. Ini contoh yang pertama lah. Ma darrabun Zaidun amran. Tidak kaki pukul oleh Zaid akan Amr. Maknanya Zaid ni pukul juga Amr, tapi tidaklah sokmo-sokmo gitu. Sebab dia nafikan darrab, tidak menafikan aslul darb. Mana pukul tu pukul, tapi tidak selalu. Jadi Zaid ni pukul Amr, cuma tidak kerak gitu. Beramal tak sekarang ni? Beramal. Tu tak ada alif lam? Ya, tidak ada alif lam pun beramal, tapi dengan dua syarat. Yang pertama apa? Yang pertama ialah iktimad dia menunjukkan ke atas hal ataupun istiqbal. Yang kedua, iktimad di atas nafi. Nah, selesai kat situ. Jadi Syekh bawa satu contoh je. Yang lain tu boleh kias lah. Boleh? Nah. Kemudian ismul maf'ul. Isim maf'ul. Ar-rabi'u ismul maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul ni mana? Isim yang berlaku ke atasnya fa'il. Tu madrub, mana berlaku ke atasnya pukulan. Maqtul, berlaku ke atasnya al-qatl. Naam. Dan ianya diambil daripada masdar. Itu ma'ruf lah. Madrub diambil daripada ad-darb. Maqtul diambil daripada al-qatl. Naam. Nahu madrubin, itu wazan bagi fi'il yang 3 huruf. Daraba, yadribu, darban, madrubun. Isim maf'ul. Mukra ni fi'ilnya apa? Fi'il yang 4 huruf. Akrama, yukrimu, ikraman, mukrim, mukram. Boleh? Naam. Yang lain pun sama lah. Mustakhrij, mustakhraj. 6 huruf. Itu dah dipelajari dalam sarf. Okey, wa ya'malu 'amal al-fi'l al-mabni lil-maf'ul. Ini kena faham balik. Dan beramal oleh isim maf'ul, wa ya'malu huwa, ay wa ya'malu ismul maf'ul amal al-fi'l. Dan beramal oleh isim maf'ul akan amalan fa'il yang mana? Yang al-mabni lil-maf'ul. Jadi isim fa'il beramal dengan amalan fa'il yang mabni lil-ma'lum. Maknanya lepas isim fa'il tu kita boleh cari fa'il, kita boleh cari maf'ul bih. Begitu juga amsilatul mubalaghah, kita boleh cari fa'il, kita boleh cari maf'ul bih. Kalau tidak ada fa'il yang zahir, fa'il itu berbentuk isim dhamir, huwa, ad-daribu huwa duduk dalam ad-darib, kemudian ada maf'ul bih. Tapi isim maf'ul beramal dengan fa'il mabni lil maf'ul. Apa fa'il mabni lil maf'ul? Duriba Zaidun. Maknanya lepas duriba apa? Naib fa'il. Kat sini pun sama. Lepas isim maf'ul, selepas tu apa? Naib fa'il. Kita tak i'rab sebagai fa'il lah. Okey, wa syartu amalihi kasmil fa'il, mudahnya. Dan syarat amalannya, amalan isim maf'ul ni seperti isim fa'il. Mana kalau ada alif lam beramal mutlaqan, kalau tidak ada alif lam beramal dengan dua syarat. Nahu ja'al madrubu 'abduh, telah datang oleh seorang yang dipukul hambanya. Jadi abduhu tu apa? Abduhu tu naib fa'il. Sebab apa? Sebab dia dipukul. Bukan dia memukul, dia tu dipukul. Fa'il mana? Fa'il dibuang. Boleh? Wa nahu Zaidun madrubun 'abduh. Ini tidak ada alif lam. Madrubun tu iktimad di atas apa? Kita sebut madrub tak ada alif lam, beramal dengan dua syarat. Pertama, menunjukkan ke atas hal ataupun al-istiqbal. Kita takdirkan benda itu adalah al-hal ataupun al-istiqbal, al-an ataupun ghadan. Okey, yang kedua, diiktimad di atas apa tu? Cuba jawab sikit. Diiktimad di atas apa? Zaidun madrubun 'abduh. Madrubun beramal dengan amalan fa'il, memarfu'kan dia punya naib fa'il. Tapi dengan syarat kat sini, dua syarat. Syarat pertama dah ada, syarat kedua. Diiktimad di atas apa tu? Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
diiktimat di atas mubtada ay mukhbar anhu. Faham tu? Nah. Satu jadi contoh saya bawa. Fa'abduhu naibul fa'ili fil misalain. Abduhu hukumnya naib fa'il pada dua-dua contoh. Gitu. Boleh? Nah. Yang seterusnya as-sifatul musyabbahah, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Bismil fa'il. Kita baca dulu. Al-khamis as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il al-muta'addi ila wahidin. Yang kelima ialah as-sifah musyabbahah. Apa sifat musyabbahah? Satu isim yang disamakan. Atau musyabbah tu disamakan dengan isim fa'il. Satu isim yang disamakan dengan isim fa'il. Okey, kalau disamakan dengan isim fa'il, kenapa tak dinamakan isim fa'il je? Dinamakan sifat musyabbahah. Okey, dia sebut ada sudut persamaan. Oleh itu dinamakan as-sifah musyabbahah bismil fa'il. Tapi tidak dinamakan sebagai isim fa'il. Sebab apa? Sebab ada juga perbezaan. Boleh. Apa persamaan dia? Isim fa'il dijamak, dimusannakan, dijamakkan. Sini pun samalah. Contoh, daribun, daribani, daribuna. Sini pun sama. Hasanun, hasanani, hasanuna. Di sana di muzakkar muannaskan daribun, daribatun. Sini pun sama. Hasanun, hasanah. Darifun, darifah. Boleh. Disamakan. Jadi dia, bila dia sama, dia ambil hukum sama. Tadi sifat yang beramal dengan fa'il tak? Ya, beramal. Sini pun sama, beramal juga. Sebab dia sama. Tak? Okey, cumanya beza macam tadi lah. As-sifah musyabbah yadullu ala thubut. Ala dawam. Berbeza dengan isim fa'il. Kita sebut Zaidun daribun amran. Mana Zaid pemukul amran. Adakah setiap minit duk lepas sepak terajang? Tak. Ada pernah pukul sekali, kita sebut Zaidun daribun amran. Boleh dah. Sedang pukul Zaidun daribun amran. Akan pukul Zaidun daribun amran. Tapi kalau kita sebut Zaidun hasanun al-wajhu, mana muka dia macam main sungguh. Dulu, kini dan selamanya. Tak. Ustaz nanti accident nanti. Itu tak kira, itu benda yang jarang-jarang. Accident, muka rabak, muka rosak, itu jarang-jarang. Asalnya bila budak tu handsome, dah handsome bakal cerah sampai ke mati lah. Tak. Tua ada cara handsome tua dia. Faham tak? Faham tu? Ayuh. Nah. Tu dia. Boleh beza isim fa'il dengan isim maf'ul. Okay, kalau dia tu comel sekejap-sekejap. Hari ni handsome, esok muka tak berapa nak handsome pula. Kita sebut hasin. Kita guna isim fa'il, tak guna hasan. Tak guna sirah, tak guna sifah musyabbahah. Boleh? Farih. Ana farih. Mana ana attasifu bil farah fi dawamil waqt. Faham tu? Mana saya bersifat dengan sifat suka pada setiap waktu. Suka senyum sama, suka sama. Guna farih. Tapi kalau hari ni nampak suka, esok nampak marah, lepas tu lusa nak sepak terajang orang pula, za'lan, ghadban. Tak, maka tak gunalah farih, kita guna farih isim fa'il. Dia bertukar, sekejap suka tu tak ada. Lepas tu datang pula suka, lepas tu hilang pula. Tu. Faham tu? Naam. Wali ma'muliha, contoh sifatul musyabbahatu bismil fa'il al-muta'addi ila wahidin ka hasanin wa dharif. Contohnya hasan, comel, dharif, cerdik. Betul tak? Tu. Nah, wali ma'muliha salasu halat, dan bagi ma'mulnya, ma'mul sifat musyabbahah tu salasu halat, 3 keadaan. Apa dia ma'mul? Ma'mul ni maknanya kita panggil apa? Perkara yang terkesan. Disebabkan sifat musyabbahah. Daraba Zaidun amran. Siapa ma'mul bagi daraba amran?
ma'mul. Perkara yang terkesan. Boleh? Jadi bagi ma'mulnya ma'mul sifat musyabbah tu 3 keadaan. Pertama ar-raf'u, marfu'. Marfu' atas nama apa? Alal fa'iliyah, di atas nama fa'il. Nahu maratu bi rajulin hasanin wajhuhu, aku berjalan dengan seorang pemuda yang bersifat dengan sifat comel mukanya. Jadi wajhu marfu' tu. Marfu' sebab apa? Sebab hasanin, sifat musyabbahah. Boleh. Nak i'rab apa wajhu fa'il kepada hasan. Maratu bi rajulin hasanin wajhuhu, aku berjalan dengan seorang pemuda yang comel mukanya, molek mukanya. Wa dharifin lafdhu, dan juga orang yang apa? Maratu bi rajulin dharifin lafdhu, aku berjalan dengan seorang yang dharif. Apa makna dharif? Dharif itu kan cerdik. Cuba tengok sama makna dharif. Ni ada ni. Comel muka, comel mulut. Jadi kat sini maratu bi rajulin hasan dharifin lafdhu, aku berjalan dengan seorang pemuda yang comel lafaznya, mana comel cakapnya, tu beradab, molek. Betul? Nah. Jadi kat sini lafdhuhu jadi marfu' sebab dharif, marfu' atas nama fa'il. Wan nasbu, yang kedua, hal bagi ma'mul yang hal kedua bagi ma'mul sifat musyabbah ialah an-nasbu. Nasab atas nama apa? Sebab apa? Ala tashbih bil maf'ul bih. Sebab kita samakan dia dengan maf'ul bih. Sebab kita samakan dia dengan maf'ul bihi. Naam. Faham tak? Okey. In kana ma'rifatan, bila dia mansub disebabkan kita samakan dia dengan maf'ul bihi. Kalau dia itu ma'rifah. Nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi. Maratu bi rajulin hasanin al wajha. Tu. Jadi ada kala ma'mul bagi sifat musyabbah tu mansub atas nama kita samakan dia dengan maf'ul bihi. Bila tu in kana ma'rifatan ay in kana al ma'mulu ma'rifah. Kalau ma'mul tu ma'rifah. Contohnya nahu maratu bi rajulin hasanin al wajha. Aku berjalan dengan seorang pemuda yang comel, yang molek, al wajha, mukanya. Boleh. Jadi kat sini al wajha jadi maf'ul bihi bagi hasan. Bukan maf'ul bihi. Al musyabbah bil maf'ul bihi, satu perkara yang disamakan dengan maf'ul bihi. Sebab apa kita tak sebut dia tu maf'ul bihi? Sebab sifat musyabbahah dia diambil daripada fa'il yang lazim. Bila fa'il lazim ada maf'ul bihi tak? Tak ada. Jalasa Zaidun, selesai. Zaid duduk, fa'il lazim. Karuma Amrun, Zaid mulia, selesai. Tidak ada maf'ul bihi. Jadi disebabkan sifat musyabbahah diambil daripada fa'il yang lazim, maka dia tidak ada maf'ul bihi. Tapi bila datang mansub, tak, kita sebut dia tu sama dengan maf'ul bihi. Pada sudut apa? Pada sudut ada fa'il, ada selepas fa'il, lepas tu maf'ul bihi. Macam kita sebut daraba Zaidun Amran. Daraba fa'il, Zaidun fa'il. Lepas fa'il, maf'ul bihi, itu yang biasa. Jadi kat sini pun kita buat perkara yang sama. Maratu bi rajulin hasanin. Aku telah berjalan dengan seorang pemuda yang comel. Comel apa? Hasanin huwa al-wajha. Jadi fa'il dah ada, maka al-wajha jadi maf'ul ataupun al-musyabbah bil maf'ul bih. Au hasanin wajhahu, ataupun hasanin wajhahu tu kalau tidak ada alif lam lah. Yang penting ma'rifah. Yang penting ma'mul tu al-wajha tu ma'mul lah. Ma'rifah. Wajhahu tu ma'mul ma'rifah. Al-wajha ma'mul ma'rifah sebab ada alif lam. Wajhahu ma'rifah sebab disandarkan kepada dhamir. Au ala tamyizi in kana nakiratan, ataupun dia mansub
Apa dia tu? Dia tu ialah ma'mul bagi sifat musyabbahah, ataupun ma'mul bagi sifat musyabbahah tu mansub atas nama tamyiz. Bila dia mansub atas nama tamyiz, in kana huwa kembali kepada al-ma'mul. Kalau ma'mul bagi sifat musyabbahah tu nakirah. Contoh, nahu maratu bi rajulin hasanin wajhan. Mana ma'mul bagi hasan wajhan? Wajah tu ma'rifah ke nakirah? Nakirah. Maka bila dia nakirah, dihitung sebagai tamyiz, mansub atas nama tamyiz. Maratu bi rajulin hasanin. Aku berjalan dengan seorang pemuda yang comel. Comel apa? Comel muka ke, comel akhlak ke, comel apa? Jadi kita nak bezakan satu comel dengan comel lain. Wajahan, muka, comel akhlak, buruk. Jangan kawan tu. Tak. Jadi terbezalah. Bila kita sebut wajahan, dia jadi tamyiz mumayyiz. Tamyiz mumayyiz. Dia membezakan comel itu pada sudut muka. Bukan badan. Bukan akhlak. Bukan ilmu. Tak, bukan adab. Tak. Muka je comel. Bagai macam setan. Syaitan. Bahasa Arab panggil syaitan. Faham tak? Nah. Wala semula. Selesai situ. Jadi mansub. Jadi kita sebut ma'mul bagi sifat musyabbah ada kala datang atas marfu', ada kala datang dengan marfu' atas nama fa'il. Ada kala datang dengan mansub. Datang dengan mansub dua. Sama ada dia tu musyabbah bil maf'ul bihi, kita samakan dia dengan maf'ul bihi bila dia itu sendiri iaitu ma'mul tu ma'rifah. Ada kala kita samakan dia dengan tamyiz. Ada kala dia tu tamyiz bila apa? Bila dia punya ma'mul tu nakirah. Faham betul? Kena ulang kaji lah. Belajar mesti kena ada ulang kaji. Saya sebut lama dah ni. Hatta saya belajar pun saya ulang kaji. Saya dengar rakaman Syekh Mustafa ke, rakaman siapa nama Ustaz Abu Samah tu ke, saya ulang kaji. Bukan dengar saja. Walaupun dengar tu mungkin dalam kereta, atas motor tak lah. Sambil duduk sembang, sambil tunggu anak main ke apa. Tapi mesti ulang kaji. Buka balik kitab baca. Macam makan tak apa dah. Jangan tak ulang kaji. Kita tak nak buat kerja yang sia-sia lah. Sebab tu walaupun tak ramai tu tak apa. Yang penting kualiti. Hang ada ni dengar dan ulang kaji. Tak 1,000 orang pun tak apa. Biar 2 orang je. Yang penting dengar ulang kaji. Supaya 2 orang tu boleh ajar pula 2 orang yang lain. 2 orang yang lain tu pula boleh ajar pula 2 orang yang lain. Lama-lama dah akan jadi banyak. Tapi sifat orang yang orang yang nak cari nama ni, dia tak boleh. Dia nak buat satu benda, nak viral. Tak viral tu dia rasa baca siapa. Tak, kita baca, tak ada masalah. Wal jarru 'ala al-idafah. Yang ketiga, ma'mul bagi apa? Ma'mul bagi sifat musyabbah jar. Jadi ma'mul bagi sifat musyabbah ada kala rafa', marfu', ada kala mansub, ada kala majrur. Jar tu atas nama apa? 'Ala al-idafah. Dia tu mudhaf ilaih. Contoh, nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi. Al-wajhi tu ma'mul tu. Sebab apa ma'mul? Ma'mul ni dia terkesan dengan sifat musyabbahah. Jadi al-wajhi itu terkesan menjadi baris bawah disebabkan hasan. Sebab hasan itu mudhaf, dia itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih jadi baris bawah. Sebab apa? Sebab mudhaf. Tadi pun samalah. Wajahan jadi mansub sebab apa? Sebab hasan. Wa hakala. Wala yataqaddam ma'mul sifat 'alaiha, dan ini hukum akam, dan tidak terdahulu ma'mul bagi sifat musyabbah di atas ke atas sifat musyabbah itu sendiri. Ada. Sebab apa? Kita baca dulu. Wala budda maknanya apa? Kita kena baca gini. Tengok balik contoh tu. Maratu bi rajulin, kita baca yang nasab yang tamyiz. Maratu bi rajulin hasanin wajhan. Gitu kena baca. Maratu bi rajulin hasanin wajhan. Maratu bi rajulin hasanin wajhan. Tak boleh wajhan tu yang kita sebut ma'mul tu duduk depan. Lepas tu hasan duduk belakang, tak boleh. Tak boleh kita sebut maratu bi rajulin wajhan hasanin belakang, tak boleh. Tak boleh kita sebut maratu bi rajulin wajhan hasanin. Jadi ma'mul dia tu tamyiz duduk depan, hasanin duduk belakang. Sedangkan punca kepada wajahan tu mansub hasan. Jadi hasan kena duduk depan, wajah kena duduk belakang. Sebab apa? Alasan yang disebut ialah sebab sifat musyabbahah ni dia cabang kepada isim fa'il. Isim fa'il tu pula cabang kepada fa'il. Betul? Kita sebut tadi asal yang beramal ialah fa'il.
Tak, lepas tu isim fa'il. Lepas tu kita sebut keluar daripada isim fa'il ni sifat musyabbah pula, sebab sifat musyabbah ni menyerupai isim fa'il. Jadi 3 tingkatan tu. Tak. Bila mana dia 3 tingkatan nak sampai kepada, ataupun sebutlah 3 tingkatan. Dia nak sampai kepada fa'il tu. Tak. Kalau isim fa'il terus jumpa fa'il. Tak. Sifat musyabbah ni dia kena jumpa isim fa'il dulu baru jumpa fa'il. Disebabkan jauh tu, tak, maka dia pun tidaklah sekuat fa'il pada sudut beramal. Fa'il tak ada masalah. Daraba Zaidun amran, daraba amran Zaidun. Maf'ul nak depan tak belakang tak ada masalah, sini tak boleh. Sebab dia persamaan dia dengan fa'il tu jauh sangat. Wala budda min ittisali bi dhamiril mawsuf, dan nak tak nak mesti bersambung oleh dia. Siapa dia? Sifat musyabbah tu lah, bukan ma'mul. Ittisalihi ay ittisali ma'mul, ma'mul sifah. Wala budda min ittisalihi, nak tak nak mesti bersambungnya ma'mul itu dengan dhamir bagi pemilik sifat. Bi dhamiril mawsuf, bagi pemilik dhamir, bagi pemilik sifat. Imma lafzan, sama ada sudut lafaz, kama fi, sebagaimana contoh, Zaidun hasanun waj'uhu, Zaid comel mukanya. Jadi waj'uhu tu, tengok pada waj'uhu tu kita sebut sebagai apa? Sebagai ma'mul. Tak, ma'mul tu mesti bersama dengan satu dhamir yang kembali kepada hasan. Boleh? Kejap. Kejap sebentar. Mausuf sini bukan Hasan, Zaid. Jadi baca Zaidun hasanun wajhuhu. Wajhuhu tu kita panggil sebagai ma'mul. Ma'mul tu mesti bersambung dengan satu dhamir yang kembali kepada mausuf, pemilik sifat. Siapa pemilik sifat? Ini pemilik sifat pada sudut bahasa lah. Nak Zaidun hasanun, hasanun tu kita tak i'rab lah sifat. Kita i'rab sebagai khabar. Nak Zaidun mubtada, hasanun khabar. Cuma khabar tu dalam bentuk sifat musyabbahah. Bila sifat musyabbah kita sebut beramal dengan amalan fa'il, maka selepas tu wajhu jadi fa'il kepada hasanun. Faham betul? Nah. Jadi wala budda, kata musannif, wala budda min ittisali bi dhamiril mawsuf. Jangan cari pemilik sifat, tak jumpa. Sebab apa? Zaidun bukan pemilik sifat, mubtada. Jadi mawsuf kat sini maksudnya sudut bahasa. Jadi siapa yang bersifat dengan Hasan, muka comel tu Zaid tu lah, tak ada orang lain dah. Tak. Tu maksud mausuf kat sini. Orang yang bersifat dengan muka comel tu. Sudut bahasa kan. Maka kat sini pada ma'mul, tak, wajhu tu ma'mul kepada Hasan, mesti ada dhamir yang kembali kepada pemilik bagi Hasan, pemilik bagi muka comel tu, iaitu Zaid. Jadi Zaidun hasanun wajhuhu, hu tu kembali kepada Zaid. Au ma'nan. Jadi dhamir itu sama ada lafzan disebut wajhuhu, hu tu ada disebut jelas, ataupun ma'nan disebut secara ma'nan, ditakdirkanlah. Contoh nahu maratu bi rajulin hasanil wajhi ai minhu, gitu. Aku berjalan dengan seorang pemuda yang cantik mukanya, minhu ai minar rajul, daripada pemuda tersebut. Hasanil wajhi, cantik muka siapa? Minhu, muka pemuda itulah. Faham betul? Jadi ada dhamir juga yang dimahzufkan lah, ditakdirkan. Wallahu a'lam. Seterusnya ismu tafdil. Berapa jam? 10 dah. Kita berhenti dulu. Tak. Nanti kita sambung ismu tafdil, ismu fa'il. Lepas tu babu tanazu' fil amal. 3 kali lagi habis. Don't worry.
Lepas ni kita buat sejam 45 minit, sejam suku paling-paling lama tak, supaya kita tak berat lah nak mendengarnya. Saya pun tak berat nak mensyarah. Santai tapi berterusan, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab Ustaz Abu Samah tu pun dia buat sejam. Syarah pun tak luas. Syarah sekadar syarah matan je. Comel. Orang pun nak dengar pun seronok. Kalau dars 2 jam, orang nak dengar balik pun letih. Tak. Nah, faham tu? InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Esok kita baca fiqh. Kita habiskan bab haji. Kemudian minggu depan kita akan baca bab muamalat. Jadi tolong iklan kepada yang lain yang nak masuk bab muamalat. Kita akan ajar muamalat ikut mazhab Syafi'i lah. Kita tak masuk muamalat yang mu'asarah sangat. Sebab takut tukar takir nanti. Yang mu'asarah ni dia tak kira ni. Mana mudah. Mazhab Hanafi mudah dia ambil mazhab Hanafi. Yang ni kata halal dia ambil ni halal. Yang penting ada mazhab, ada pandangan yang mu'tabar yang dipegang. Jadi kalau kita nak campur semua jadi mazhab Syafi'i pun tak faham, mazhab lain pun tak faham nanti. Faham tu? Nah. Hadza faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.